suara mic dengar? Cuba respon suara mic. Subhanallah, subhanallah. Suara mic dengar atau tidak? Ataupun suara apa? Dengar suara mic ke atau dengar bukan suara mic? Saja nak test headphone ni. Cuba respon dengar suara mic ataupun tidak, ataupun dengar suara saya yang bukan mic. Cuba respon dengar suara mic ataupun tidak, dengar suara mic ataupun tidak. Cuba respon. Cuba respon suara mic ada ataupun tidak. Hello. Dengar suara mic ataupun tidak? Suara mic jelas tu mic kalau jelas tu bukan mic tu. Okey, cantik. Oh, suara kipas macam tu Sebab mic ni dia tak ada macam ni. Dia tak ada macam apa nama tu? Bulu-bulu tu. Dia katanya kena ada bulu ni. Suara kipas tu mengacau ke tak mengacau? Cuba respon. Mengacau ke ataupun okey je? Boleh pi. Kita pun duduk hangat ni. Bilik hangat. Eceh sungguh. Terengganu ni hangat. Okey. Okey dengar jelas dengar jelas sudahlah. Macam bunyi kat pantai Kita pun nak test mic ni sebenarnya. Tak apa asal boleh dengar dah. Nak buat macam mana? Okay. Aduh. Ni pun ada orang belanja headphone ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Panas sungguh hari ni. Terengganu panas hari ni, tak hujan. Lalu hujan, dia sejuk sikit. Macam mana semua sihat? Majlis yang ke-18 dah. Alhamdulillah kita sudah istiqamah 2 bulan. Minggu depan 2 bulan dah cukup. Sebanyak 18 majlis. Okey. Sebelum kita start ni, peringatan lah siapa-siapa yang belum tengok lagi majlis, daripada majlis pertama sampai 18 sila tengok lah.
Termasuk sekali dengan coretan-coretan whiteboard tu. Yang kita buat soalan. Cuma kita ni sibuk sikit lah. Asalnya nak buat soalan tiap-tiap hari, sibuk buat macam mana? Tu, okay? Ada masa kita buat soalan, tak ada masa tak ada. Okay? Pandai lah, rasa dah jelas dah tu. Kalau tak faham tu ulang-ulang lah. Nak buat macam mana? Okay, wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Semakin sedap mic. Memang mic ni sedap. Kita dah test tadi. Kita buat bisik-bisik pun dia dengar je lah. Kira saya tak payah nak jerit-jerit dah lah. Kalau tak jenuh, penat. Penat sungguh. Duk macam tu kecil je suara, tak puas dengar. Kita ni jenis jerit-jerit memang. Panas tu Kalau boleh kau aju lah. Kata musannif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Mana dia dulu? Okey. Dan jika putus darah istihadah itu kemudian daripada mengambil wuduk atau di dalam mengambil wuduk, niscaya jawab bagi jika niscaya wajib atas perempuan itu membasuh faraj dan mengambil wuduk atau tayammum. Tajuk perbahasan pada hari ini ialah membabitkan seseorang itu kalau ada hadas, taharahnya sah. Tapi kalau seseorang itu hadasnya hilang, taharah dia tidak sah. Pelik masalah ni. Masalah mana? Masalah yang kita bincang pada hari ni. Kita boleh buat kuis lah. Hantar tak? Ada satu benda ni, yang wuduk ni, ada hadas ni sah. Tapi bila tak ada hadas, bila hilang hadas, hukum wuduk dia batal. Itu. Mana? Ni. Sekarang ni, hari ni kita akan bincang. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Sedap. Tak payah nak jerit-jerit. Dia punya ni pun besar. Memang puas dengan telinga kita. Telinga kita pun besar macam gajah ke. Ratus ni orang belanja. Ratus ni. Okay. Kata musannif, dan jika putus darah istihadah itu kemudian dengan makna selepas daripada mengambil wuduk. Makna lepas dia ambil wuduk, dia dah cawat tadi, basuh farah, cawat, sumbat apa semua tu, berwuduk, pas wuduk putus istiadah tu, dia berhenti tiba-tiba. Atau dia kata kemudian daripada mengambil wuduk, yakni jika putus darah istihadah itu di dalam mengambil wuduk, yakni bukan dalam dengan makna zarfiyah haqiqiyah, ni zarfiyah majaziyah. Siapa mengaji kaedah ni zarah apa? Dia zarah hakikiyah ke dalam dengan makna zarfiyah majaziyah. Zarfiyah ada dua, majaziyah, hakikiyah. Tengok Tashil Nil Amani Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah. Dah tu, lepas dia putus istihadah waktu mengambil wuduk ataupun selepas mengambil wuduk, niscaya wajib atas perempuan itu membasuh faraj, yakni membasuh faraj semula, dan mengambil wuduk, yakni mengambil wuduk semula, atau wuduk mengambil tayamum, atau mengambil wuduk dan atau tayamum. Kalau tak ada air lah, maka wajib dia ulang balik tayamum. Titik. Jadi pada kata, maknanya darah istihadah sesuatu kalau berhenti pada ketika kita ambil wuduk, ataupun lepas ambil wuduk, tiba-tiba darah istihadah berhenti, kita wajib ulang balik. Walaupun dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut, tambah satu lagi, walaupun berhenti di dalam sembahyang sekalipun.
Maknanya lepas wuduk tak berhenti lagi, ketika wuduk tak berhenti lagi, dia sembahyang Allahu Akbar, berhenti, batal sembahyang dia, batal wuduk dia, ambil balik tayamum kalau tayamum, ambil balik wuduk kalau berwuduk. Tu dalam tuhfah. Jadi kena tambah sikit, ibarat sabila tu. Bukan dalam wuduk, bukan dalam wuduk, bukan selepas wuduk saja, bahkan waktu sembahyang. Tu dalam Tuhfatul Muhtaj. Al-Imam Al-Allamah Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab An-Najmul Wahhash bi Syarhil Minhaj, katanya, jikalau terputus darah itu waktu sembahyang. Sebab apa waktu sembahyang kita kata lepas sembahyang tiba-tiba berhenti darah istihadah, batal sembahyang tu? Kerana dalam kitab An-Najmul Wahhash bi Syarhil Minhaj, Al-Allamah Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala mengatakan, kerana apabila berlaku waktu sembahyang begitu, dia seolah-olah kias kepada berlaku sebelum sembahyang. Maka bila sebelum sembahyang dia putus darah sebelum sembahyang, dengan makna selepas mengambil wuduk, maka hukum dia batal lah. Batal dia punya wuduk, kena ulang semula, basuh dan berwuduk sahaja. Tak payahlah sempal dah, tak payahlah bercawat dah suci dah. Dah berhenti darah istihadah, basuh jelah. Basuh sebab apa? Basuh sebab ada kesan darah. Kemudian wuduk semula, tak payah sempal-sempal dah lah, sebab ini masalah dah berhenti istihadah. Tu okey. Tu dalam kitab An-Najmul Wahhash bi Syarhil Minhaj. Dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Al-Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala dan Al-Syekh Muhammad Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah sebut dalam Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullah sebut dalam Hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, katanya, kalaulah darah itu kembali, datang semula darah itu, okay. Okey. Kalaulah darah itu datang kembali, darah itu mari semula. Darah istihadah itu mari semula waktu masuk sembahyang, iaitu selepas takbiratul ihram lah. Dalam kitab sebut selepas takbiratul ihram, yakni masa sembahyang lah, darah mari semula. Okey, darah mari semula, maka tak dikira sama sekali sembahyang itu. Sembahyang tersebut tidak diambil kira, tidak sah kalau datang semula darah istihadah waktu sembahyang. Kerana apa? Kerana seolah-olah perempuan tersebut datang dalam sembahyang dalam keadaan taraddud, dia panggil. Dalam keadaan taraddud. Taraddud lagu mana tu? Dari sudut apa taraddud? Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, taraddud di situ dari sudut dua perkara. Dari sudut sahnya sembahyang dan dari sudut kekalnya suci. Dari sudut kekalnya suci dan dari sudut sahnya sembahyang. Itu dia panggil taraddud. Maka bila dia takbiratul ihram dah masuk dalam sembahyang, tiba-tiba datang istihadah semula, maka hukum dia batal. Hukum dia tidak dikira sembahyang tu. Batal lah sembahyang tu. Sebab apa batal? Sebab dia dikategorikan sebagai orang yang mutaraddidah. Apa mutaraddidah tu? Iaitu taraddud dari sudut sahnya sembahyang dan kekalnya suci. Tu Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu ta'ala sebut. Dan ini merupakan pandangan asah, kata Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullah. Okey, atas pandangan asah. Al-Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan Al-Syekh Muhammad Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah sebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dia kata apa? Di sini ibarat Sabilal kata, mana tadi? Dan jika putus darah istihadah itu kemudian daripada mengambil wuduk atau di dalam mengambil wuduk. Okey, jadi Mughni dengan Nihayah dia tambahkan umpama wuduk, yakni tayamum. Sama.
Ni wuduk nisbah kalau ada air. Dah kalau tayamum samalah. Jadi Nihayah dan Mughni dia mengatakan umpama wuduk. Yakni mana umpama wuduk? Tayamum lah. Tayamum kalau tak ada air. Sama. Pas tayamum berhenti darah. Maka kena basuh farah dan bertayamum semula. Tu. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj, katanya perkara hukum ni hukum yang kata batal ni, hukum ini berlaku ke atas perempuan yang istiadah itu sama ada telah berlaku adat atas dia berhenti darah, berlaku adat atas perempuan itu berhenti dan marinya darah itu bila dah berlaku adat dah, ataupun tidak berlaku adat lagi. Tu. Misalnya dia memang dah tahu dah, dulu ni pernah mari, pernah berhenti waktu ni. Pernah berhenti waktu ni qadar 10 minit pernah berhenti. Sehari dia mari balik. Itu qadar adat dia pernah mari lah. Dia pernah tahu. Selalunya mari balik lepas 10 minit ni. Ataupun tak pernah ada adat, dia tak tahu. Tu. Dia tak tahu, dia tak pernah berlaku berhenti bila, kembali bila, dia tak tahu. Tidak pernah lalu adat. Sama sahaja hukum dia. Tu okey, sama sahaja hukum dia. Jadi berlaku hukum tersebut sama ada ke atas perempuan yang pernah mari adat dari sudut kembalinya darah dan berhentinya darah, ataupun tidak pernah berlaku sama sekali adat ke atas dia bila berhenti dan bila mari semula. Tu. Okey. Dan dalam kitab Syekh Muhammad dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syarhil Minhaj, Syekh Muhammad Ar-Ramli As-Saghir rahimahullahu ta'ala, dan dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj, Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala sebut, tu. Boleh juga menempati kata adat berhenti dan kembali keluar itu ialah dengan khabaran orang yang fiqh. Khabaran orang yang fiqh ataupun khabaran daripada orang yang mengetahui bila orang perempuan ni datang semula darah istiadah dan bila dia akan berhenti. Samalah. Menempati maqam adat dia panggil. Jadi ada 3 lah. Sama ada dikhabarkan dengan orang yang fiqh, orang yang arif, ataupun pernah berlaku adat dah bila berhenti, bila mari semula darah istiadah tu, ataupun tak ada adat sama sekali. Tu okey. Habis. Kemudian tambahan daripada Syekh Al-Imam Al-Allamah Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Najmul Wahhash Syarhil Minhaj. Ni An-Najmul Wahhash. Darul Minhaj 10 jilid. Murah ya, 300 lebih rasanya. Dia habis stok itu beli. Murah pula, 10 jilid 300 lebih. An-Najmul Wahhash fi Syarhi Minhaj, Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullahu ta'ala sebut qadar masa wuduk tu ni. Tu. Dah baca tadi? Kena baca per habis dulu. Takut tak faham. Okey. Kita baca kitab. Dan jika putus darah itu Dan jika putus darah istihadah itu, putus dengan makna putuslah. Asalnya dah ada, kemudian tak ada. Kemudian yakni selepas daripada mengambil wuduk atau di dalam mengambil wuduk, iaitu lepas dia habis wuduk, qiyah kepada tayamum pun samalah. Dalam Mughni dan Nihayah kata qiyah kepada umpama wuduk, iaitu tayamum. Waktu semasa tayamumkah, atau selepas mengambil wuduk, atau di dalam mengambil wuduk, yakni tengah-tengah tayamum, dia berhenti darah. Sama. Maka jawabnya niscaya wajib atas perempuan itu membasuh faras, yakni membasuh faras semula dan mengambil wudu atau tayamum.
Dah mana sempan dengan cawat tu, tak payahlah dah berhenti darah. Pakai sempan, pakai cawat tu isu pada keluar darah. Ni tak keluar darah, nak buat apa pakai lagi. Jadi basuh lah. Kerana apa? Kerana ni ilat. Ni baru kerana diihtimalkan, yakni ditanggungkan kebarangkalian sembuhnya perempuan itu daripada istihadah. Sebab apa kata sembuh? Sebab dia kan penyakit istihadah ni. Iktibar syarak dia itu darah penyakit. Iktibar syarak dia itu darah penyakit. Daripada istihadah itu ilat pertama. Sebab apa batal wuduk tu? Sebab apa batal tayamum tu? Sebab ihtimal sembuh. Bila ihtimal sembuh, hilanglah status daimul hadath. Bila hilang status daimul hadath, maka dia panggil dia itu orang yang salimah, orang yang sihat. Bila orang yang sihat, maka dia kena ambil wuduk macam biasa. Dia kena ambil tayamum macam biasa kalau tak ada air. Dia tidak ada hukum daimul hadath dah ke atasnya. Itu elat yang pertama. Elat yang kedua, dan yang asal, yakni dan bermula perkara yang asal, mubtada tu. Kalau dalam kitab Tuhfah sebut al-aslu wal aslu, tu wal aslu adamul i'adah. Tu terjemahan daripadanya. Dan yang asal, yakni dan bermula perkara yang asal itu khabar, ketiadaan kembali keluar darah itu. Asal dia ialah tak keluar darah. Sebab tu batal. Sebab tu batal wuduk atau tayamum yang diambil. Sebab apa? Dua elat. Yang pertama kerana diihtimalkan sembuh dia. Ihtimal sembuh. Kebarangkalian dia sudah sembuh. Dan yang kedua, pada asalnya ialah ambil kaedah pada asalnya tak keluar darah. Maka suci lah. Suci sebagai orang yang salimah, orang yang sudah sihat. Sebab tu batal. Tu. Tu. Sekejap baca. Okey. Bila dia berhenti, hukum dia batal. Okey. Hukum dia batal. Hukum dia batal bila berhenti. Bila berhenti dan mari semulanya tu. Bila berhenti dan mari semula darah. Okey. Kalau tak ada masa, waktu lepas berhenti tu, kalau tak ada masa, tidak, kau kena baca lagi. Baca sikit lagi lah. Okey, baca sikit. Dan wajib pula atasnya atas seorang perempuan itu mengembali sembahyang yang telah dikerjakannya perempuan itu. Wajib pula atas dia ulang semula sembahyang yang telah dia kerjakan. Kalau dia dah kerjakan lah, dia sembahyang berhenti istihadah, batal lah, maka kena sembahyang balik lah. Okey. Dengan taharah perempuan itu yang dahulu, yakni yang lepas. Tu taharah yang dahulu, yakni taharah yang sudah lepas. Taharah yang dah ambil itulah, sama ada dengan wuduk ataupun dengan tayamum. Kerana apa? Kerana nyata batal taharah itu. Sama ada wuduk atau tayamum. Tu batal. Melainkan yakni tak wajib ulang semula. Tobik situ baru nak faham sekali, nak bincang apa. Takut sekali apa tiba-tiba sebut lagu tu padahal tak baca kitab lagi. Jadi kita baca dulu baru kita urat. Kerana nyata batalnya. Okey. Wajib ulang kerana apa? Kerana nyata batalnya. Melainkan, apa makna melainkan? Yakni tak wajib ulang. Bila? Jika kembali keluar darah. Okey, dia berhenti, kemudian kembali keluar darah pada masa hampir sekira-kira tiada sempat ia perempuan itu mengerjakan taharahnya perempuan itu dan sembahyang.
di dalam masa putus darah itu. Waktu putus darah tu dia tak cukup masa. Tak cukup masa mana? Tak cukup masa qadar wuduk dan tak cukup masa qadar sembahyang. Tak cukup masa. Jadi cukup masa berapa minit? Kira lah sendiri. Aku ni selalu ambil wuduk dengan sembahyang ni berapa minit? Aqallu mumkinin. Sekurang-kurang mungkin. Okay. Kalau tak sempat, jika kembali keluar darah pada masa hampir sekira-kira tiada sempat ia seorang perempuan itu mengerjakan taharahnya dan sembahyang di dalam masa putus darah itu, takmim sama ada teradat kembalinya darah itu, sama ada dia pernah ada adat kembali darah itu semula atau tiada, yakni tiada teradat kembali darah itu, atau disangkakannya perempuan itu akan hampir kembalinya darah. Dia rasa sangka berat diri dia sendiri. Dia tahulah orang perempuan ni dia zan diri sendiri, aku rasa mari balik ni. Sama saja dengan adat tu, atau dizankan akan hampir kembalinya darah itu dengan sebab adat, atau dengan khabar orang yang kepercayaan yang kita kata tadi, ahlul khibrah, doktor, bidan ke dahulu, yakni sebelum daripada dapat mengerjakan taharah dan sembahyang. Tak dapat masa. Habis berhenti tu tak dapat masa qadar boleh taharah, qadar boleh sembahyang waktu tu. Tu. Maka tiada wajib atas perempuan itu mengambil wuduk. Tak wajib. Dan kekal wuduk perempuan itu dengan hal wuduk itu. Tu. Dan sembahyanglah ia perempuan itu dengan wuduk tersebut. Titik. Maka tak ada masalah. Kalau tak sempat qadar masa, sekira-kira lepas dia berhenti darah itu tak dapat masa qadar untuk berwuduk atau tayamum semula dan sembahyang semula. Tak dapat qadar masa, bukan bil fi'li ni, bil quwah. Tak dapat qadar masa. Dia macam masbuk muafiq lah. Tak dapat qadar masa bacaan Fatihah imam. Bukan bacaan Fatihah uruf. Bukan tak sempat diri dia baca Fatihah. Tu okey. Jadi qadar masa wuduk tu sebab apa? Sebab apa ambil qadar masa wuduk? Ni baru sebut kitab An-Najmul Wahhash Bisyarhil Minhaj, Asy-Syaikh Ad-Damiri rahimahullahu taala sebut, dan dalam kitab Umdatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, Asy-Syaikh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala sebut, qadar masa wuduk itu diambil kira kerana ihtimal kebarangkalian sembuhnya, dan juga pada asalnya iktibar tiada keluar darah. Macam elak tadi lah. Itu elak kenapa ambil qadar masa wuduk. Sebab apa? Lagi sekali, kerana apa ambil qadar masa wuduk tu? Kerana ihtimal sembuh perempuan itu dan kerana pada asalnya ialah tak keluar darah. Kenapa qadar ambil qadar sembahyang pula? Qadar sembahyang pula kerana kemungkinan boleh melaksanakan salat dengan sempurna pada waktunya. Tu sebab tu ambil dua kadar tu. Kadar wuduk sebab apa? Kadar wuduk kerana dia ihtimal sembuh dan pada asalnya ambil kaedahnya dia tidak keluar darah. Dari sudut qadar sembahyang ialah kerana kemungkinan dia itu boleh melaksanakan salat dengan sempurna pada waktunya. Tu. Sebab tu ambil qadar masa taharah dan ambil qadar masa sembahyang. Dalam isu berhenti darah ni, bila seseorang perempuan istihadah tu berhenti darah, maka dia tak boleh lagi melambatkan sembahyang. Dia tidak boleh melambatkan sembahyang macam dulu. Macam semalam kita kata, lepas daripada orang tu berwuduk, dia boleh melambatkan sembahyang kalau dituntut syarak. Dia boleh tunggu jemaah dan sebagainya. Kalau dalam bab putus darah ni, dia tidak boleh melambatkan sembahyang kerana menunggu jemaah. Tak boleh lah. Dia kena sembahyang. Dia tidak boleh melambat-lambatkan sembahyang lagi kerana menunggu jemaah dan sebagainya. Tak boleh. Tu. Bila tak boleh tu? Kalau dia takut
ataupun tahu kembalinya darah itu sebelum dapat sempurnakan sembahyang. Tu. Bahkan hukum dia wajib melaksanakan sembahyang dengan segera. Wajib. Jadi dalam bab berhentinya darah istihadah ni, dia tidak boleh untuk seseorang itu melambatkan sembahyang walaupun perkara tersebut dituntut waktu dia mustahadah, iaitu menunggu jemaah dan sebagainya. Tidak dituntut pada waktu berhenti darah istihadah. Bila tak dituntut tu, kalau dia tu takut ataupun dia itu ataupun dia itu tahu kembalinya darah sebelum sempurnakan sembahyang, bahkan wajib dia segerakan melaksanakan sembahyang dia. Tu. Okey. Sebaliknya, kalaulah dia tak cukup masa, macam Sabila tadi sebut. Ni disebut dalam kitab An-Najmul Wahash dan Umdatul Muhtaj. Kalaulah tak ada masa, tak cukup masa. Tak ada masa dengan makna tidak cukup masa yang membolehkan masa taharah dan salat, maka tak ada masalah, tidak diambil kira. Tak diambil kira. Tak diambil kira. Kalau tak cukup masa yang membolehkan masa taharah dan sembahyang qadar berhenti tu, maka tidak diambil kira. Tu. Apa makna tak diambil kira? Dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullahu taala sebut tak diambil kira ini yakni tidak wajib ulang yang tersebut tadi tu atas pandangan asah. Mana ada pandangan sahih kata kena ulang juga. Tu. Atas pandangan asah tidak diambil kira, yakni tak perlu dah ulang kembali. Tak ada masalah dah. Okey. Habis. Jadi maknanya kalau sempat masa, kalau dapat masa qadar taharah dan sembahyang itu, qadar sembahyang dan qadar taharah masa itu sekurang-kurang mungkin, iaitu kadar-kadar yang boleh buat hak wajib-wajib tu berapa. Contoh hak wajib wuduk ataupun tayamum, kadar-kadar hak wajib berapa kadar masa dia. Kemudian sembahyang, kadar-kadar rukun yang kita buat tu berapa kadar masanya. Dapat qadar hak tu. Kalau dapat qadar hak tu, berhenti darah qadar dapat hak tu masa dia, maka wajib ulang. Kalau tak dapat qadar masa tu, maka tak ada masalah, boleh guna taharah tadi dan sembahyang. Tu. Dan sembahyang, tak ada masalah. Tu. Rumit sikit ni. Rumit sikit ni. Okey, habis. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, melainkan. Apa melainkan? Yakni wajib berwuduk. Ni melainkan dua kali ni. Tadi melainkan yang pertama tu dengan makna tak wajib ulang. Ni melainkan yang kedua dengan makna wajib berwuduk. Wajib berwuduk atau wajib tayamum lah, wajib taharah kita kata. Melainkan jika lanjut masa. Jika lajak masa. Masa apa? Yakni masa berhenti darah. Tobik situ. Lanjut masa. Gilajak masa. Masa mana? Masa berhenti darah. Lanjut apa dia? Atas menyalahi adatnya perempuan itu. Sekira-kira yang kata lanjut masa ni taswi, sekira-kira meluaskan ia perempuan itu, yakni luah masanya itu akan taharah, sempat untuk qadar masa taharah, dan sembahyang sempat untuk qadar sembahyang, maka nyatalah batal wuduk perempuan itu, dan sembahyang yang telah dikerjakannya perempuan tadi akan sembahyang itu dengan wuduknya perempuan itu. Tu. Contoh dia mari adat. Dia tahu, kata aku selalunya bila berhenti istihadah ni dia akan mari semula, dan kadar bila berhenti istihadah dan mari semula tu tak dapat masa qadar taharah dan sembahyang aqallu mumkinin, tak dapat. Sekurang-kurangnya tak dapat. Tu. Tiba-tiba lanjut masa.
Ini menyalahi adat. Tu. Ini menyalahi adat. Kalau ikutkan masa betul-betul berhenti sekarang ni, dah lanjut masa ni, melebihi pada adat ni, keluar daripada adat ni, cukuplah sepatutnya masa. Selalunya aku biasanya tak cukup masa qadar taharah dengan sembahyang tu, tak cukup. Tiba-tiba hari ni dia lanjut masa. Maka nyatalah batal wuduk dia tadi. Tu batal wuduk dia tadi, kena ulang semula. Tu kena ulang semula. Kalau dia sudah beradat. Tu dia sudah beradat lagi sekali. Dia sudah beradat dah katanya. Katanya dia sudah beradat dah. Mana tadi? Dia sudah beradat dah katanya. Aku ni lepas berhenti darah, kemudian datang semula darah tu, tak dapat qadar masa wuduk dengan taharah. Sekurang-kurang mungkin tak dapat. Maka sahlah, ikut asalnya sahlah, tak ada masalah wuduk aku, boleh aku sembahyang. Tiba-tiba lanjut masa, maknanya kadar berhenti darah istihadah tu lama sikit daripada had yang dia zonkan, had adat dia. Bila dapat lanjut masa, dapat qadar berhenti tu, qadar taharah dan sembahyang, nyatalah batal wuduk dia. Dan sembahyang dengan wuduk tersebut tak sah lah. Tu. Sebab tu musannif kata, maka nyatalah batal wuduknya perempuan itu, dan sembahyang yang telah dikerjakannya perempuan itu, akan sembahyang itu dengan wuduknya itu. Tu. Okey, dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Muhammad Ar-Ramli As-Saghir rahimahullahu taala dan Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala sebut dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj, wajib ulang wuduk di sini. Dalam kitab ni kata wajib ulang wuduk, wajib ulang taharah tu dengan makna wajib juga ulang basuh faras. Wajib juga ulang basuh faras, sama ada pada masalah berlaku adat ke ataupun tidak berlaku adat, sama ya. Ulang wuduk dia kata tadi, ulang taharah tu sekali basuh faras. Jangan lupa, jangan tak basuh pula, basuh faras sekali. Tu basuh faras sekali. Tu. Okey. Dalam kitab An-Najmul Wahash Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Al-Imam Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala sebut, Ashabus Syafi'iyah mengatakan apabila sembuh orang istihadah daripada keluar darah, maka wajib mengulangi wuduknya. Macam tadilah Sabilah ni. Cuma An-Najmul Wahash menukilkan pandangan ashab Asy-Syafi'iyah. Pandangan ashab Asy-Syafi'iyah yang mengatakan apabila sembuh orang istihadah itu, yakni sudah berhenti orang mustahadah itu daripada darah istihadahnya, maka wajib mengulangi wuduk. Inilah katanya tadi dengan makna taharah apabila dia berhadas tidak batal, tapi bila taharah itu bila dia itu tidak ada hadas, yakni sudah berhenti, batal taharah dia. Tu. Ni boleh buat kuis lah, leras. Waktu bilakah aku ambil wuduk ada hadas tak batal, tapi bila ada hadas batal. Ni masalah ni. Masalah perempuan istihadah yang sudah berhenti darahnya. Hal keadaan sebelum tu kita dah ambil wuduk. Pas ambil wuduk berhenti, batal wuduk tadi, kena ulang semula. Ulang semula dengan mana? Basuh farah balik dan wuduk. Sempal tak payahlah. Ini bukan masalah keluar darah, ni masalah berhenti darah. Nak sempal pun bendanya. Dan kalau sempal juga, lantak hang lah. Lantak hang menyusah apa? Bukan masalah nak kena sempal ke dak, ni dah berhenti darah, nak sempal pun bendanya, nak cawat pun benda lagi. Ikut hang lah. Hang yang menyusah kan, orang syarak kata tak payah duk sempal, basuh sudahlah. Dah masalahnya berhenti darah. Bila berhenti kesan darah ada, basuh farah je lah. Nak buat apa? Nak buat apa? Sampai lagi itu menyusahkan. Lepas tu saya kata, payah ni payah. Aku tampak pun tau. Yang payah. Okay, itu adalah An-Najmul Wahash. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Al-Basit. Basit ni besar tak dia. Kitab besar yang paling besar sekali Al-Basit. Kurang sikit besar sederhana Al-Wasit. Kurang sikit Al-Aziz.
Al-Wajiz. Al-Wajiz tu disyarahkan Al-Imam Ar-Rafi'i, namanya Al-Aziz, ataupun namanya Asy-Syarhul Kabir. Diringkaskan Rawdatut Talibin wa Umdatil Muftin oleh Imam Nawawi. Saya pun teringin nak beli Asy-Syarhul Kabir. Cuma duk cari, dah keluar dah Syarhul Kabir tu, ada orang buat elok, tapi itulah macam biasa. Zaman-zaman tak berkuliah maghrib ni, kita pun makan biskut je, macam mana. Okay. Tu. Okey, Imam Ghazali sebut dalam kitab Al-Basit. Okey. Dia sama je, cuma saya nukil kitab, kita nak menguatkan lagi. Sabila ni ambil mana? Okey, dalam kitab Imam Ghazali Al-Basit namanya, dia kata perkara ini, perkara yang suruh ulang taharah balik ni berlaku ketika keluar darah dalam sembahyang. Keluar darah? Keluar darah apa? Apa ni? Okey. Keluar darah lah, betul lah, keluar darah. Ini masalah berhenti darah kemudian keluar semula. Okey. Ni masalah berhenti darah dan keluar semula. Perkara ini berlaku, kitab Imam Ghazali sebut dalam kitab Al-Basit, perkara ini berlaku jikalau keluar darah itu dalam sembahyang. Dalam sembahyang atau selepas berwuduk atau tatkala sedang berwuduk. Tu okey, keluar darah semula tu. Tu disebut dalam kitab Al-Basit, dinukilkan dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Asy-Syaikh Ibnu Mulaqqin rahimahullah, dan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Okey. Kalau tidak, yakni kalau tidak keluar pada waktu dalam sembahyang atau selepas berwuduk atau tatkala berwuduk, maka tidak wajib ulang. Kerana apa? Kerana jelaslah dia itu sudah suci dan boleh mengangkatkan hadas dia. Tu okey. Okey, andai kata saya rasa berhenti darah ni, silap tengok kitab asal ni. Okey. Aku ambil kitab mana ni? Kitab An-Najmul Wahash. Rasa macam muskil. Kenapa keluar darah? Takut silap tulis je. Dah lah tulis tobik dalam phone. Lepas tu tulis balik dalam kertas. Aduh, payah betul. Nak cakap sejam kejap ambil masa sikit. Ni nak habis ni. Aduh, kejap ya. Takut muskil. Betul lah. Keluar wudu lah. Keluar darah balik. Sebab nak kira masa tu, kan? Nak kira masa antara berhenti dan mari semula darah. Tu okey. Nak kira masa berhenti darah dan keluar semula darah. Kita nukil, kita baca arah. Idza kharaja minha, apabila keluar ia daripadanya perempuan itu damun, darah, fi athna'is salah, pada ketika sembahyang, au ba'dal wudu'i, atau selepas berwuduk. Tu kena baca berawal. Qaulul ashabi, berkata ashab, yakni ashab asy-Syafi'iyah, idza syufiyatil mustahadah, apabila sembuh orang istihadah, yalzamuha istinaful wudu'a, yalzamuha istinaful wudu'i, melazimilah dia akan perempuan istihadah itu oleh mula semula wudu, ulang semula wudu.
apabila sembuh daripada istiadah dengan makna berhenti darah, maka wajib atas dia mengulangkan sembahyang, mengulangkan wudu. Al-muradu bihi, bermula perkara yang dikehendaki dengan dia, dengan istinafil wudu, mengambil semula wudu itu, idza kharaja minha, apabila keluar ia daripadanya, daripada mustahadah itu, damun, darah, fi athna'is salati, pada ketika sembahyang, au ba'dal wudu'i, atau selepas wudu. Tu. Wa illa, dan jika tidak, ay wa illam yakhruj minha damun ila akhiri, fala yalzamuha, maka tidak lazim akan dia, akan perempuan istihadah itu, al wudu'u, oleh wudu, bal tusalli bi wudu'iha al awal. Betul lah. kadar masa. Okey, kadar masa tu daripada berhenti dan keluar. Okey, keluar semula tu. Dalam kitab Al-Basit sebut, okey, pengiraan tu lah, pengiraan masa tu. Okey, keluar tu bila? Jikalau keluar darah itu dalam sembahyang. Maknanya bila berhenti darah tu berhenti. Okey, masa tu tiba-tiba keluar darah waktu bila? Waktu sembahyang. Contoh. Jadi antara suci dia tadi tu, bersih daripada darah tu, sehingga datang semula waktu sembahyang itu, tengok dapat qadar ke tak? Tu. Kalau dapat qadar masa taharah dan sembahyang, maka batallah sembahyang tu. Kena wajib wuduk semula dan sembahyang semula. Baru dapat. Peluh juga nak terang ni. Benda perempuan payah sungguh. Sebik lah seminggu sekali. Kalau baca tiap-tiap hari aku tak buat tesi, aku rasa. Buat apa? 24 jam cerita. Cerita apa? Cerita darah. Okey? Tu dobik nak keluar waktu tu. Bila keluar waktu? Pertama, Imam Ghazali kata keluar darah dalam semayang. Dengan makna, kalaulah waktu lepas dia habis istiadah itu, okey, bermula masa dia itu. Sampai bila? Sampai keluar darah semula. Okey, keluar darah semula tu bila nak iktibar tu? Jika berlaku dalam sembahyang. Okey, contoh dia dah kosong istiadah tu, masa tu kosong. Okey, berjalanlah masa tu. Dia sembahyang, dia ingatkan, contoh kalau dia kata ingatkan, dia ingatkan dia ingatkan tak cukup masa qadar taharah dan sembahyang tu, dia pun sembahyang. Tiba-tiba keluar waktu sembahyang tu, kalau kita kirakan antara sucinya, berhentinya darah, antara lepas dia berhenti darah hingga keluar semula tu, cukup masa qadar taharah dan sembahyang, maka hukum dia batal, ambil semula wudu. Tu darah dalam sembahyang. Atau selepas berwudu, samalah. Selepas berwudu, iktibar selepas wudu, atau tatkala berwudu. Tu okey. Tu waktu iktibar dia itu keluar darah. Kalau dia itu tidak keluar darah pada waktu tersebut, maka tak wajiblah dia ulang kembali. Tak wajib dia ulang kembali. Kerana apa? Kerana jelas dia sudah suci dan boleh mengangkatkan hadas. Tu okey. Kemudian dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala sebut, jikalau berlaku lanjut masa, yang tadi macam Sabila tu, jikalau berlaku lanjut masa, lanjut masa suci, yakni dia ada adat dia kira tak cukup masa taharah dengan sembahyang tu, tiba-tiba hari ni waktu itu lanjut masa, keluar daripada adat dia, cukup rupanya qadar taharah dan suci, maka lanjut masa tadi tu yang menyalahi adat dia, ataupun menyalahi khabaran orang fiqh yang kata sepatutnya berhenti waktu ni, tiba-tiba lanjut, suci juga. Maka wajiblah dia itu qada juga sembahyang dia. Sebab apa? Sebab dah cukup masa. Sebab dia dapat masa tu. Dia ingat tak dapat masa, dia dah sembahyang habis dah, contoh dia dah sembahyang habis dah. Sembahyang habis contoh tiba-tiba suci dia itu lanjut. Asalnya dia zankan ataupun orang fiqh kata tak cukup masa antara taharah, masa taharah dengan sembahyang ni, akan mari balik kurang daripada masa tu. Tiba-tiba
lanjut masa suci tu. Lama sikit masa dia. Sekira-kira boleh muat qadar masa taharah dan qadar masa sembahyang, maka wajib dia qada semula sembahyang dia. Tu okey. Habis. Tu. Inilah dikatakan bahawasanya masalah yang gharib, iaitu apa? Masalah yang pelik ni, iaitu taharah yang apabila datangnya hadas, taharah tak batal, tapi hilangnya hadas, taharahnya batal. Mana masalah ni? Waktu dia istihadah, dia ambil elok, sumbat elok, sempal pun semua, boleh sembahyang. Tapi bila lepas sempal, contohnya lepas sempal dia berwuduk, keluar berhenti dah. Batal tak? Batal. Pelik tu. Hadas berhenti, batal. Hadas tak berhenti, tak batal. Sebab apa batal? Sebab ihtimal sembuh. Dan ihtimal asalnya tak keluar darah. Sebabnya dia itu bukan lagi kategori daimul hadas, orang yang sentiasa keluar hadas. Yang daimul hadas itu diitlaqkan kepada orang yang sentiasa keluar darah istihadah. Tu. Okey. Okey, tadi. Okey. Kalaulah orang perempuan istihadah, tadi kita kata berhenti waktu istihadah itu pada waktu dia ambil wudu, atau dia tengah ambil tayamum, atau selepas berwudu, atau selepas tayamum, atau semasa dalam sembahyang. Baik, soalan, kalau dia berhenti itu selepas daripada sembahyang, kena qada balik tak? Kena wuduk balik tak? Kena qada balik tak? Tu. Maka jawab dia, kalau orang perempuan istihadah sembuh, berhenti istihadah itu di luar daripada sembahyang, yakni selepas sembahyang ke, maka taharahnya itu batal, tapi sembahyangnya sah. Tu okey. Sembahyangnya sah, taharah sahaja batal. Tu. Taharah sahaja batal, sembahyangnya sah. Masih baik. Berhenti darah bila? Pas mayang dah. Pas mayang dah, sembahyang dah. Taharah batal, tapi sembahyangnya sah. Itu disebut dalam kitab Umdatul Muhtaj Syarhil Minhaj Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala. Kalau sembuh sebelum sembahyang, tadi kita dah kata dah, sembuh sebelum sembahyang tu, kalau dia dah sembuh maksudnya berhenti darah sebelum sembahyang, yakni selepas wuduk sebelum sembahyang. Maka kita kata kena ulang lah. Kena ulang balik lah. Kena ulang balik. Yang ini dengan makna batal wuduk dia. Batal wuduk tu atas pandangan asah. Makna dah khilaf lagi. Masya Allah. Atas pandangan sahih tidak batal. Tidak batal wuduk itu. Boleh teruskan. Ni khilaf ni. Khilaf rahmat ni. Tadi kita kata lagi sekali, kalau sembuh seseorang itu, yakni berhenti darah itu sebelum sembahyang. Yakni sebelum sembahyang ni lepas ambil wuduk lah. Tu kan dia dituntut segera lepas ambil wuduk tu, dia tengah-tengah keluar istihadah tu, lepas ambil wuduk tu kena segera sembahyang. Tiba-tiba sebelum sembahyang berhenti darah. Lagu mana? Atas pandangan asah batal taharahnya, atas pandangan sahih tak batal taharahnya, boleh sembahyang. Tu disebut dalam kitab Umdatul Muhtaj Syarhil Minhaj Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala. Kitab Sabila kita ni ambil pandangan asah yang kata batal. Tu. Dan itu disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Tu. Jadi waktu istihadah ini sama ke macam orang haid dari sudut halal haram? Okey, sebelum tu faham tak? Faham atau tidak? Nak habis ni. Lepas ni laju lah. Lepas ni senang dah, tak ada apa dah. Tu. Faham ataupun tidak? Cuba respon. Mic jelas atau tidak? Mic jelas. Mentang-mentang dapat headphone mahal, orang bagi. Dia tak rasa panas. Sorry. Sedap. Faham ataupun tidak? Faham ataupun tidak? Tidak faham ke apa? Tak faham? Ada faham, ada tak faham? Tu tak faham tu tak faham mana? Tak faham tu tak faham kat mana? Last baru faham.
Faham? Mic clear? Faham? Oh, faham banyak ni, majoriti ni. Yang tak faham tu, tak faham kat mana? Sila tak faham kat mana tu? Semua faham ni, alhamdulillah. Apa yang tak faham? An-Najmul Wahash yang mana? Salah kita walaupun darah keluar. Al-Basit ni tak tahu sebab apa tak faham. Kita pun tak faham kot benda ni. Dia jadi blur tak mari. Apa nak kata Al-Basit ni? Baca betul lah tadi. Al-Basit ni pun duk blur kot ni. Sebelum kelas faham dah. Jadi tak faham pula bila baca orang. Qaulul ashab idza syufiyatil musta'adha yazamuha istinaful wudu. Al-muradu bihi idza kharaja minha damun fi athna'is salah aw ba'da al-wudu. Wa illa fala yalzamuha al-wudu. Bal tusalli bi wudu'iha. Keluar darah waktu semayang atau selepas wudu. Keluar pas semayang atau selepas wudu. Wa illa fala yalzamuha. Tu ke ni? Jika putus darah tidak kemudian daripada mengambil wudu. Kemudian daripada mengambil wudu. Walau fi shalah. Saya takut ni jatuh nuskhah ya. Tu kita pelik ke? Perbahasan keluar darah semula, patutnya berhenti darah. Sebab Al-Sabila tu kata, dan jika putus darah istihadah itu kemudian daripada mengambil wudu. Ini ba'dal wudu, kharaja damun. Macam pelik. Patutnya idza idza qata'a damun lah patutnya. Apabila putus darah. Ni idza kharaja. Ni muskil ibarat ni. Kena cek Al-Basit sungguh. Tu okey. Ni wallahu a'lam Al-Basit tadi tu. Tu. Pegang hak Sabila tu. Ini masalah berkenaan dengan putus darah. Putus darah tu iktibar dia tu yang kata batal tak batal tu ialah waktu dia ambil wudu berhenti darah. Ataupun waktu selepas ambil wudu ataupun selepas dia tayamum berhenti darah. Ataupun dalam kitab Tuhfah kata walau fi shalah, waktu dia semayang berhenti darah. Batal juga. Tu fahamlah. Okey, tu faham. Tu fahamlah. Lepas tu pas berhenti tu nak mari darah semula tu cukup kedok kadar taharah masa dia dan qadar masa sembahyang. Kalau cukup maka kena sembahyang lain, ambil taharah lain. Tu.
Kalau tak cukup, itu teruskan dengan wuduk yang tadi, tayamum yang tadi, boleh sembahyang. Kalau dia dah ada adat kata tak cukup ni, tapi tiba-tiba lanjut masa. Bila lanjut masa, maka batal lah taharah tadi, wajib qada semula. Tu jelas. Tadi dari Al-Basit tu saya faham bila keluar darah, lepas tu ustaz tambah darah keluar itu selepas darah berhenti, dan tempoh antara henti dan keluar itu meluaskan tak atau tak meluaskan. Gitu. Macam faham dah ni. Jap. Sebelum kelas faham, masa baca tak faham. Tu dia panggil, kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak bagilah. Buatlah macam mana pun. Okay. Jangan fikir. Apabila sembuh istiadah musahadah tu, wajib istiqnah wudu. Okay. Lepas tu murad dia, idza kharaja minha, apabila keluar daripada mustahadah itu darah. Bila keluar darah waktu sembahyang atau selepas wudu. Waktu sembahyang atau selepas berwudu. Jika tidak, yakni jika tidak keluar darah pada waktu sembahyang atau selepas wudu, bahkan sembahyang dengan wudunya yang pertama itu tanpa khilaf. Tu. Kerana jelas bahawa suci perempuan tersebut secara sempurna yang boleh mengangkatkan hadas. Disebutkan ia dalam kitab Basit. Tak mari weh. Apabila keluar darah waktu sembahyang atau selepas wudu, mari darah berhenti. Bila berhenti, wajib ulang semula wudu. Murad dengan kata tu, apabila keluar darah waktu sembahyang atau selepas wudu. Apa ni? Apabila nak kata masa tu dah, kalau lepas wuduk dia keluar darah, dah berhenti bila? Berhenti bila? Ni isu berhenti. Takkan pas wuduk berhenti, lepas tu pas wuduk tu keluar darah semula. Macam pelik tak faham ni. Tak nak faham. Tak faham. Ni kena rujuk semula Dia kena baca seorang-seorang. Apa macam pelik pelik perbahasan dia. Kalau nak kata mari darah semula tu, mari darah semula selepas wudu. Kalau berhenti pun selepas wudu, mari darah semula selepas wudu. Dah dapat masa ke tidak? Dia isu yang kena ulang balik tu, kalau dapat masa atau tidak. Tak dapat masa tak boleh. Dapat masa boleh. Tak dapat masa tak boleh, kena ulang balik. Dapat masa tak boleh, kena ulang balik. Tak dapat masa tak apa, teruskan dengan wuduk yang pertama. Tu. Okey. Macam tak sempat masa. Idza kharaja minha damun fi athna'is salah aw ba'da al-wudu wa illa fala yalzamuha al-wudu. Wa illa ay wa illam yakhruj, tak keluar darah waktu sembahyang atau pas wudu. Tak keluar darah. Tak keluar darah waktu sembahyang
Tak keluar darah maksudnya berhenti. Berhenti waktu semayang. Fala yalzamuhal wudu. Macam mana ni? Tak keluar darah waktu semayang, makna berhenti. Lepas tu tak wajib wudu. Lagu mana ni? Pening ni. Tak faham lagi ni. Kalau dari sudut masa tu, ibarat Sabila tu faham dah. Kalau tak cukup masa, teruskan, tak ada masalah. Contohnya kalau dia dah ada adat aku memang tak cukup masa ni, dah memang berlaku sungguh tak cukup masa, teruskanlah, tak apa. Ni masalah kalau adat dia berlanjut masa, masa suci banyak lagi, datang darah semula, nanti dia kena qada balik sembahyang tu sebab cukup masa. Dan sembahyang yang tadi tu tidak sah. Itu faham lah tu. Itu faham. Ni tak faham. Apa yang nak kata Apa yang nak kata Dia jadi blur, tak faham. Aku ni bukan boleh lah tak faham ni. Idza kharaja minha damun, apabila keluar darah waktu semayang. Keluar darah waktu semayang. Dia istinah wuduk tu apabila keluar darah waktu semayang. Ini masalah bukan waktu keluar darah, ni masalah berhenti darah. Tu pelik tu. Tu nak kata tempoh masa. Tempoh masa dia tak kabur masa sini. Tu macam kitab-kitab lain dia kabur masa kadar wuduk dan kadar sembahyang. Tu bukan keluar ke tidak. Ni dalam kitab ni ada sebut ni, falau lam yasa' zamanul inqita' al wudu'a was salah fala ibrata fi. Tu betul. Ni tak faham. Aduh. Tak faham ni. Tak faham weh. Tak faham ni. Qaulul ashab idza syufiyatil mustahadah, apabila sembuh mustahadah, yalzamuha istinaful wudu, wajib atasnya itu ulangi wudu. Okeylah, ulang wudu lah. Lepas tu al-muradu bihi, tak sebut tempoh masa. Tak faham ni, basit ni, tak faham. Kena tengok ni. Takut patut kalau dia kata idza qata'a minha damun, boleh faham dah. Idza qata'a minha damun fi athna'is salah aw ba'dal wudu. Itu yang kena istinaful wudu. Wa illa wa illam yaqta' minha damun fi athna'is salah aw ba'dal wudu. Bermakna ba'das salah. Fala yalzamuhal wudu. Tu betul. Kalau ikut gitulah. Ibarat kitab lain. Ni basit ni kena check link ni. Tu tak faham ibarat dia. Kena check link tu. Tak faham. Dia isunya ialah kalau yang kita kata tadi tu mana? Yang kita kata tadi dalam kitab Umdatul Muhtas sebut, jikalau mustahadah itu sembuh di luar sembahyang, yakni lepas sembahyang tu lah, maka batal taharah, sah sembahyang. Batal taharah, sah sembahyang. Makna tak payah ada ulang sembahyang tu. Kalau mari putus darah itu selepas ambil wudu, atau waktu ambil wudu, atau waktu dia tengah semayang, baru batal, kena ulang balik. Tu ni bukan masalah keluar darah ke tidak. Tu muskil sikit lah ibarat tu. Jadi padamlah dobit al-basit tu. Tak faham. Kena tengok link. Kalau nak fahamkan juga kena tengok link. Kena tengok link. Kena tengok link. Nanti tengok link. Okay. Tak apalah tu. Tu ibarat je. Ibarat kita arah. Sabila faham dah. Lagi sekali Sabila. Sabila lagi sekali. Bila berhenti darah, waktu dia sedang ambil wudu atau tayamum, atau selepas ambil wudu atau tayamum, atau ketika sembahyang lelaki tak tuhfah sebut berhenti darah, maka batal taharah dia. Batal sembahyang dia kalau dah sembahyang dah.
Kemudian kalau cukup kadar masa berhenti datang darah semula tu, cukup masa qadar wudu dan qadar sembahyang aqallu mumkinin, maka aqallu mumkinin, maka kena ambil hak baru, ambil taharah barulah. Kalau tak cukup masa qadar wudu dan qadar sembahyang tu, teruskan. Dia panggil picit masa lah, picit masa. Picit masa. Kalaulah dia mempunyai adat, tadi tu mempunyai adat, ataupun dia dah ada zan adat, ataupun orang khabar kata hang ni berhenti darah sampai keluar semula ni tak cukup masa ni, maka teruskanlah sembahyang. Tiba-tiba lanjut masa, lanjut masa ni, lanjut masa banyak, maka nanti kena qada sembahyang kerana sembahyang tadi tidak sah. Itu ibarat sabila. Faham dah tu sabila. Dengan nukilan-nukilan kitab-kitab tadi tu lain, faham lah. Kecuali Al-Basit tadi ni. Tu. Al-Basit ni kena tengok semula. Apa benda nak sebut? Tak faham. Okey, habis tu. Tu. Jadi waktu istihadah. Waktu istihadah ini dibolehkan padanya itu Waktu istihadah ini tidak ada padanya hukum-hukum haid, tak ada. Maksud hukum-hukum haid ni ialah hukum-hukum perkara-perkara yang mengharamkan haid, tak ada. Maknanya dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Muhammad Ar-Ramli As-Saghir rahimahullahu taala sebut harus seseorang perempuan yang mustahadah itu untuk dijima oleh suami dia pada waktu itu. Sebab waktu istihadah ini waktu yang disuci, waktu yang suci. Tak ada masalah. Bahkan tidak makruh. Tu. Bahkan tidak makruh jima seorang suami kepada isteri yang mustahadah itu walaupun darah istihadah itu mengalir. Tak makruh dan tidak haram. Harus. Tu. Harus seorang suami untuk wati, untuk jima dengan isteri yang sedang istihadah walaupun mengalir darahnya sekalipun. Okey. Dan begitu juga dalam kitab An-Najmul Wahhash bi Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Ad-Damiri rahimahullahu taala sebut harus bagi orang istihadah itu membaca Quran. Boleh. Tu. Apabila dia berwuduk, apabila dia berwuduk, orang mustahadah tu wuduk, maka harus bagi dia sentuh mushaf, baca Quran, sujud tilawah, sujud syukur, bahkan wajib puasa, wajib sembahyang. Tak ada hukum-hukum bersangkut paut dengan haid, tak ada. Bersangkut paut dengan nifas, tak ada. Tu. Hanya sonya dia itu seperti orang yang salim, orang yang tidak ada haid nifas. Bukan orang salim, orang yang tidak ada haid dan nifas. Dia macam orang biasa. Cuma dia ni jenis kategori orang yang mustahadah, orang yang keluar darah. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, adapun orang yang sentiasa keluar kemih yakni kencing, salasil baul, tu. Atau wadi, air yang keluar iaitu air yang keluar selepas kencing, dan air yang keluar apabila kita buat kerja-kerja berat. Itu disebut dalam kitab Kashifatus Saja Syarah Safinatin Najah. Atau madhi, salasil madhi, sokmo keluar madhi. Itu penyakit yang ditimpa oleh Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu apabila berhadapan dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Salasil mazi. Okey, kalau sentiasa keluar kencing, wadi dan mazi, jawab maka iaitu orang-orang yang tersebut tadi seperti perempuan yang istihadah. Tu. Seperti perempuan yang istihadah. Cara dia tu lah, cara perbahasan hukum dia tu sama macam orang istihadah. Dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala sebut sama ada berlaku salasil baul semua tu pada orang perempuan ataupun orang laki-laki, sama hukum dia. Hukum-hukum yang kita bahas ni semua terkena juga pada orang yang salasil baul, salasil wadi, salasil madhi. Pada segala perintah yang tersebut itu. Mana yang tersebut itu? Dobik 4 perkara itulah. Basuh farah, sempal farah, cawak farah dan juga berwudu.
Kalau laki-laki tak cawat lah, balut dan kejapkan. Hak tu lah. Tu. Laki nak sempal kot mana lubang zakar tu, gila. Tu. Dia kejakkan, dia balut dan kejakkan. Tu. Okey. Tertib yang sama. Maksudnya setiap fardu dia kena ulang balik balutan tu lah. Kalau zakar, ulang balik balutan tu. Sama macam istihadah. Dan tiada harus bagi seumpama orang yang sentiasa keluar kemih itu. Tu. Okey, ni istinaf suku, masalah suku. Ni baca ni tak ada apalah. Dan tiada harus, yakni tidak boleh, tiada sah. Tiada harus, yakni tiada sah. Bagi seumpama orang yang sentiasa keluar kemih. Dia kata seumpama dengan makna selain daripada keluar kemih lah, air wadi ke apa ke. Buat apa? Menggantung umpama buluh pada zakarnya seorang. Supaya apa dia gantung buluh dekat zakar tu? Supaya titik, yakni menitik kemihnya, kencingnya seorang itu ke dalam buluh itu. Dia tak mau bagi mitik ke baju. Dia buat satu buluh. Okey, dia buat satu buluh, dia tangkup di situ. Tangkup di zakar dia tu. Kencing keluar tu pun masuk di umpama buluh tadi. Boleh tak? Tak boleh. Tu tak boleh buat macam tu. Kerana apa tak boleh? Kerana ia seorang itu menanggung najis pada yang lain daripada tempatnya najis dengan tiada darurat. Seolah-olah menanggung najis lah kalau dia sembahyang dalam keadaan tu. Air kencing duk menitik masuk dalam buluh tu. Dia sedang menanggung najis, maka tidak sah sembahyang dia. Maka tidak boleh buat begitu. Kalau nak buat begitu tu luar daripada sembahyang, okeylah. Ni tu sembahyang ni syarat sah sembahyang tidak boleh tanggung najis. Maka tidak boleh. Dengan tiada darurah, maka tiadalah sah sembahyang serta menanggung najis. Tak sah. Ini disebut dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Asy-Syaikh Asy-Syirwani rahimahullahu taala. Mas'alatun, ay hadhihi mas'alatun. Ini suatu masalah. Jika tiada tertahan kemih, tiada tertahan air kencing, orang yang sentiasa keluar kemih, tak tertahan, yakni sentiasa keluar. Orang yang sentiasa keluar kemih daripada keluar, tak tertahan daripada keluar, melainkan, yakni akan tertahan, akan tak boleh keluar kencing tu, kurang kadar kencing keluarnya tu, melainkan dengan duduk. Dia sembahyang berdiri, kadar keluar kencingnya itu banyak, melainkan kalau duduk, kadar keluar kencing dia sikit ataupun tak keluar waktu dia duduk, maka wajib atas seorang itu sembahyang berduduk, yakni sembahyang dalam keadaan duduk, wajib. Itu disebut oleh Asy-Syaikh Asy-Syirwani rahimahullah dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Wajib dia sembahyang duduk jikalau duduk itu boleh mengurangkan kadar keluar air kencing dia. Itu yang matlub. Sebab kita duduk balut-balut tu untuk mengurangkan kadar keluar najis tu lah. Maka kalau dia duduk itu menyebabkan kadar keluar najis itu kurang, maka wajib dia duduk. Tu. Kemudian bermula orang yang sentiasa keluar mani, bukan madhi, mani. Wajib atasnya seorang itu mandi bagi tiap-tiap fardu. Tiap-tiap sembahyang fardu dia wajib mandi, wajib, sebab dia sentiasa keluar mani. Ini disebut oleh Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Salasil mani berat kali, kena mandi sokmo. Wal iyadu billah. Dan orang yang luka, yang sentiasa mengalir darahnya seorang itu, tu, kalau luka tak mengalir tak masalah, ni sentiasa sokmo mengalir. Nak sembahyang ni, tak berhenti langsung, sokmo keluar, tak ada waktu berhenti. Kalau ada waktu berhenti tak apa, ni tak ada waktu berhenti, sokmo keluar. Macam mana? Atau nanahnya seorang, atah berkata darah, yakni mengalir nanahnya seorang, seperti hukum perempuan yang istihadah juga. Dia macam perempuan istihadah juga. Mana kena balut dalam tempat tu.
Tu kena balut lah tempat tu. Maka setiap fardu tu dia kena balut link tu. Sebab darah dia sentiasa mengalir. Ni bukan darah duduk situ. Kalau darah duduk situ tak apa. Ni darah sentiasa mengalir. Maknanya dia kena cuci darah yang mengalir tu. Tu di tempat yang tak sepatutnya kena cuci. Tu balut, lepas tu segera sembahyang, berwuduk segera sembahyang. Dia ambil hukum istihadah tu lah. Tu okey. Seperti hukum perempuan yang istihadah jua pada hukum wajib membasuh darah. Wajib basuh darah tadi. Darah tengah mengalir. Contoh kat lutut lah. Wajib basuh darah. Lagi, dan wajib membalut. Wajib balut tempat luka tadi bagi darah tak mengalir. Bagi tiap-tiap fardu. Tu disebut oleh Asy-Syaikh Asy-Syirwani rahimahullah dalam Hasyiatus Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj Syarhil Minhaj. Jadi dia kena basuh. Kalau nisbah orang istihadah basuh farah. Ni basuh tempat luka, jangan basuh farah pula. Situ. Lepas tu balut. Lepas balut ambil wuduk dan kemudian sembahyang segera, macamlah perbahasan istihadah tu. Tiap-tiap fardu tiada pada hukum yang lainnya, yang lain daripada sembahyang. Tiada pada hukum yang lainnya. Tu. Tiada pada hukum yang lainnya, yang lain daripada hukum wajib membasuh dan wajib membalut. Tu. Okey. Perempuan. Tu. Betul lah. Jadi orang yang luka ni dia dua sahaja. Persamaan pada orang perempuan yang istihadah. Okey, sama dengan orang perempuan istihadah dua, iaitu pada mana? Pada hukum wajib membasuh darah. Wajib basuh darah. Kemudian lepas basuh darah wajib balut. Sama macam orang istihadah, sama. Bukan tiada pada hukum yang lainnya, yang lain daripada dua yang tersebut, iaitu tak wajib ulang wuduk. Tak wajib. Kalau istihadah wajib ulang wuduk. Kalau luka tadi tu cukup hanya basuh luka, kemudian balut, kemudian sembahyang. Kalau tak batal wuduk, tak ada masalah. Sebab dia bukan berhadas dah. Dia sebab najis sentiasa keluar. Maka boleh, tak ada masalah. Untuk taharah yang sama, cuma kena ulang balik setiap fardu tu, kena ulang balut saja, bukan kena ulang taharah. Tu okey. Habis. Itu sebut dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj Syarhil Minhaj oleh Asy-Syaikh Asy-Syirwani rahimahullahu ta'ala. Kemudian katanya faslun, pada menyatakan segala hukum mustahadah. Masuk pula nanti perbahasan berkenaan dengan istihadah insya-Allah ta'ala. Jadi habis dah bab haid. Bab haid habis dah, sepatutnya boleh kuasai bab haid, tak ada masalah. Kemudian bab-bab yang mengharamkan ke atas orang haid dan nifas apa dia. Kemudian perkara-perkara yang menyebabkan macam mana kita nak sembahyang dalam keadaan mustahadah, dalam keadaan istihadah sentiasa keluar. Macam mana kita nak buat kalau dalam keadaan istihadah itu berhenti pula. Kemudian macam mana pula nak sembahyang bagi orang yang salasil baul, salasil wadi, salasil madhi, salasil mani, luka, salasil jarah, salasil al-jarah, iaitu luka tu lah. Dan juga nanah, samalah. Macam mana habis. Itu istitrat dia panggil. Istitrat, patutnya tak bincang dalam bab salasil dalam bab istihadah, sebab tu dalam bab salasil mani, salasil madhi, salasil al-jarah, iaitu luka. Dia masuk juga istitrat sini sebab pada hukumnya sama. Sama pada mana? Kalau orang luka tu pada dua sahaja, iaitu wajib basuh darah dengan wajib balut darah. Taharah tak payah nak baharui. Kalau orang yang salasil wadi, salasil mazi, salasil mazi, wadi dengan apa tadi? Al-baul, sama macam orang istihadah pada kesemuanya. Kalau pada salasil mani, wajib mandi setiap fardu. Tu ya. Tu okey. Wallahu ta'ala alam. Sambung pula pada minggu depan insya-Allah ta'ala. Jadi ibarat sabila jelas lah. Cuma tak jelasnya tadi tu ibarat
kitab lain. Tak faham apa benda yang dia sebut tu. Okey. Mudah-mudahan fahamlah kau. Sebelum habis jadi jumpa minggu depan insya-Allah taala. Jadi doalah kepada saya ni insya-Allah taala minggu depan nak bentang dia panggil nak bentang hasil kajian ataupun dia panggil sebagai provider. Jadi sebab tu beli mic ni headphone ni nak bentang komputer. Jadi doakan saya semoga dipermudahkan urusan dan luluslah. Tu. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.